Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi mendengar celoteh dan bual bicara saya. Hari ini saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan kisah saya ketika mana saya masih lagi belajar di matriks di Johor, di negeri Johor. Untuk rekod, saya dilahirkan di Johor Baru, kemudian berpindah ke kampung. Kampung tu terletak di daerah Muar Johor, masih lagi dalam negeri Johor. Kemudian saya belajar dari sekolah tadika, masuk sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah ke matriks, masih lagi di dalam negeri yang sama, negeri Johor. Dan kisah yang saya nak ceritakan ni berlaku ketika mana saya masih lagi belajar di matrikulasi. Jadi, kisahnya adalah berkenaan dengan ataupun topik utamanya adalah berkisar tentang bagaimana seseorang itu boleh ada perasaan kuat ataupun mempunyai kekuatan untuk menempuh ujian hidup apabila ada seorang lain yang mampu untuk memahami situasi, isu, masalah yang dihadapi olehnya. Jadi itu adalah topik utama. Bagaimana seseorang yang ketika itu tengah down, yang ketika itu tengah dibelenggu oleh masalah dan ujian hidup, tetapi memperoleh kekuatan apabila seorang lagi datang membantu. Dia memahami dan juga membantu memulihkan semula semangat dia. Jadi kisah yang saya nak kongsikan ini adalah berkisah tentang diri saya sendiri. Jadi ketika mana saya masih belajar di matrik tersebut, mungkin ada kawan-kawan yang dekat luar tu yang juga lepasan matrikulasi, lepas habis kita tingkatan 5 SPM, kemudian mungkin ada sebahagian kawan-kawan dekat luar pun ditawarkan masuk ke matrikulasi, dan masuk ke matrikulasi selama kira-kira 1 tahun. Matrikulasi ini merupakan sijil matrikulasi. Kalau kita masuk matrikulasi, belajar, kemudian kita akan memperoleh sijil. Dia sama macam pra-universiti lain, kita pun akan dapat sijil. Dan konsep belajarnya pun sama macam institusi pengajian tinggi, IPT ataupun universiti. Dia menggunakan kredit hour ataupun jam kredit. Kita ada beberapa subjek kena belajar dalam tempoh 1 semester, 2 semester. Tapi dalam matrikulasi ini minimum, kalau tak silap saya dan kalau masih lagi kekal tidak berubah, minimum kita kena belajar selama 1 tahun bersamaan dengan 2 semester. Dan kalau tak silap saya, maksimum adalah 2 tahun ataupun 4 semester. Itu kalau tak berubah lagi lah. Sebab masa saya masuk matrikulasi sekitar tahun 2008 sehingga 2009, saya masuk selama setahun. Waktu tu ada dua pilihan, setahun ataupun 2 tahun, mengikut kepada tawaran yang diberikan kepada
penuntut matrikulasi itu tadilah. Dalam kes saya diberikan tawaran selama setahun. Jadi saya kena belajar selama 1 tahun. Baik. Apa yang saya nak kongsikan ni adalah cabaran ataupun ujian yang saya hadapi ketika berada di matrikulasi. Baik, mungkin sedikit background ataupun latar belakang. Bila saya ditawarkan masuk ke matrikulasi tersebut, saya sebenarnya ditawarkan aliran sains fizikal. Aliran sains fizikal. Baik. Maksud aliran sains fizikal ni adalah aliran ini ataupun aliran ini sebenarnya mempersiapkan seseorang individu itu untuk mendalami bidang engineering ataupun kejuruteraan, untuk menyiapkan diri individu itu mungkin untuk masuk ke dalam profession kejuruteraan, baik jurutera elektrik, elektronik ataupun kejuruteraan yang lain, kejuruteraan awam, civil engineering, kejuruteraan banyak lagi lah yang lain, saya tak berapa tahu tapi senang kata nak menyiapkan seseorang individu tu untuk menjadi seorang jurutera dan masuk ke dalam bidang berkaitan dengan kejuruteraan. Itu adalah sains fizikal, dan biasanya subjek utama yang kena belajar ialah, ataupun subjek terasnya yang pasti dalam tu ada fizik. Ada fizik. Subjek fizik tu memang wajib ada. Selain daripada subjek yang lain lah. Subjek lain, kalau tak silap saya, matematik tambahan, matematik moden, kemudian kalau tak silap saya, kimia juga ada. Kimia. Subjek kimia pun ada. Tapi yang tak ada dalam fizikal ni, kalau tak silap saya, adalah biologi. Saya pertama kali ditawarkan surat tawaran tu, saya dapat aliran sains fizikal. Tapi bila mana saya masuk ke dalam matrikulasi, saya pergi ke bahagian yang hal ehwal pelajar yang menguruskan bab aliran ni. Saya beritahu kepada mereka, Encik ataupun Puan, saya fikir saya lebih sesuai masuk aliran sains hayat lah. Masuk sains hayat. Saya nak tukar daripada sains fizikal, saya nak tukar pergi sains hayat. Saya bagi tahu kat mereka sebab saya fikir lebih sesuai dengan diri saya. Saya lebih selesa untuk mengingat data-data, mengingat data-data lah. Jadi kalau yang macam tu lebih sesuai, saya ambil subjek yang ada biologi, sebab biologi ni banyak baca, ingat. Jadi sesuailah dengan situasi saya ketika itu. Dan itu juga rasional saya beritahu kepada pihak pengurusan matrikulasi untuk saya tukar. Jadi dipendekkan ceritanya, saya berjaya untuk tukar daripada sains fizikal pergi ke sains hayat. Jadi kalau sains hayat, kalau tadi sains fizikal nak mempersiapkan seorang individu untuk mendalami bidang kejuruteraan, engineering, sebaliknya sains hayat ni nak menyiapkan seorang individu untuk masuk dan mendalami bidang berkaitan dengan sains dan perubatan. Dan kalau kata rezeki individu itu dapat keputusan yang cemerlang, baik, boleh jadi dia layak untuk mengambil jurusan perubatan, menjadi doktor ataupun mungkin pembantu perubatan, medical assistant, ataupun jururawat atau pembantu jururawat dan sebagainya lah. Benar-benar berkaitan dengan perubatan dan juga sains. Atau boleh jadi saintis, bekerja dalam bidang yang berkaitan penyelidikan, R&D. Jadi itu adalah bidang sains hayat. Dan subjek terasnya yang pasti dalam tu ada belajar sains, ada belajar biologi. Itu subjek wajib lah. Di selain daripada subjek lain lah, bahasa Inggeris, kimia, matematik tambahan, matematik moden dan sebagainya. Baik. Jadi nak dijadikan cerita,
Saya bertukar aliran tu sebab saya selesa dengan membaca. Jadi kerana itulah saya minta tukar ke sains hayat. Jadi saya pun gembira lah dapat tukar. Kemudian dipendekkan cerita, saya pun belajar macam biasa kawan-kawan yang lain. Masuk kuliah, keluar kuliah, belajar tu, belajar ini. Kemudian aktiviti tu, aktiviti ni dekat dalam matrikulasi. Pejam celik, habis satu semester. Bila habis satu semester, dalam semester yang sama tu, kita pun ada exam kan? Kita ada peperiksaan. Dan ketika itu, pemeriksaannya memang berbeza lah dengan sekolah menengah dulu. Sekolah menengah dulu periksa, kemudian kita dapat markah, kemudian kita dapatlah kita kedudukan yang keberapa di dalam kelas. Betul? Tapi kalau di matrikulasi sama macam universiti dan IPT. Maksud sama tu, maksud dia bila exam, bila peperiksaan, jadi kita akan dapat keputusan result exam tadi. Tapi kita akan dapat pointer, berapa poin yang kita dapat. Poin penuh 4.0 untuk tiap-tiap satu subjek. Kalau kita dapat semua 100% betul lah, kita akan dapat 100%. Kita akan dapat 4.0 atau orang panggil 4 flat lah. Jadi itu adalah satu benda yang barulah pada saya ketika tu, dan waktu tu saya buat macam biasa. Saya sebenarnya tak berapa ambil serius untuk exam, untuk peperiksaan tersebut. Jadi saya pun masuk exam macam biasa, kemudian habis exam, tunggulah result ataupun keputusan exam tadi. Nak dijadikan cerita dia, saya punya keputusan tu tidak memuaskan hati saya. Saya tak dapat skor lah. Keputusan saya tak cemerlang seperti mana diharapkan oleh saya dan semua orang. Kalau nak dibandingkan dengan kawan lain, keputusan saya tidak cemerlang. Saya dapat keputusan yang boleh dikatakan cukup-cukup makan saja. Saya ingat sekitar 1.9 ataupun 2 lah pointer saya ketika tu. Jadi saya rasa sedih sangat lah. Saya rasa down sangat. Down sampai ke tahap saya stres. Kemurungan. Memang murung. Buat apa pun rasa macam tak buat benda tu. Macam terawang-awang, macam terapung. Jadi sebelum saya ceritakan kisah seterusnya, kita berhenti setakat ini dulu. Saya akan sambung nanti pada bahagian yang kedua. Jadi anggaplah ini bahagian yang pertama. Nanti kalau ada masa lain saya akan sambung ke bahagian yang kedua, iaitu kisah yang sebenar-benarnya kisah. Yang saya sebenar-benarnya nak ceritakan apa yang berlaku selepas itu. Sekian buat masa ini. Terima kasih kerana mendengar. Kita sambung dalam episod yang kedua untuk kisah ini. Terima kasih. Assalamualaikum.